Assalamualaikum. Bersama saya pada minggu ini dalam rancangan tokoh-tokoh pendakwah. Pada minggu ini kita akan membincangkan mengenai dua tokoh yang terkemuka, iaitu yang pertamanya adalah Dr. Mustafa Masyhur dan yang keduanya adalah Dr. Burhanuddin. Kita lihat pula kepada metod dakwah yang digunakan oleh Syekh Mustafa Masyhur. Antara metod yang digunakan oleh beliau adalah melalui tarbiyah. Menurut beliau, tarbiyah ini akan membolehkan setiap individu bersatu tenaga, bekerjasama di antara satu sama lain, dan sama-sama dapat membuahkan hasil daripada usaha yang mereka curahkan, harta yang mereka keluarkan. Sekiranya aspek tarbiyah ini mereka cuaikan ataupun mereka remehkan, akan terjadilah perselisihan di antara mereka serta kurangnya semangat bekerjasama di antara mereka juga. Terdapat 3 wasilah dakwah yang ditekankan oleh Syekh Mustafa Masyhur adalah: yang pertama, keimanan yang mendalam; yang kedua, pembentukan yang rapi dan kemas; manakala yang ketiga adalah amal yang berterusan. Sekarang kita lihat kepada perjuangan Dr. Mustafa Masyhur. Perjuangan Syekh Mustafa Masyhur. Syekh Mustafa Masyhur ni melibatkan diri di dalam gerakan Ikhwanul Muslimin selepas 8 tahun penubuhan gerakan itu, iaitu pada tahun 1936. Beliau macam mana penglibatan beliau? Pada awalnya beliau ke masjid untuk menunaikan solat, dan ketika beliau menunggu di masjid tersebut, ada datang seorang lelaki memberi risalah kepada orang-orang awam di masjid tersebut. Dan pada ketika itu Syekh Mustafa Masyhur yang cintakan ilmu ni berminat untuk hadir ke majlis ilmu tersebut. Dan pada hari tersebut, pada hari di mana kuliah yang diadakan, Syekh Mustafa Masyhur ni telah mendengar penyampaian tazkirah daripada Imam Hasan Al-Banna pada ketika itu. Dan kerana kagumnya beliau kepada kuliah dan juga Imam Hasan Al-Banna, maka beliau telah memberanikan diri untuk menyertai gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau mula aktif dalam gerakan tersebut, dan juga beliau dikenali sebagai tonggak kepada gerakan tersebut. Sejak penglibatan beliau dalam Ikhwanul Muslimin, beliau sering ditahan, dipenjarakan kerana beliau ni seorang yang cintakan perjuangan seperti Imam Hasan Al-Banna. Dan beliau sering dipenjara pada zaman pemerintahan Jamal Abdul Nasir pada ketika itu. Dan di dalam penjara beliau telah disiksa dan dipukul sehingga beliau hampir cacat. Dan kemudiannya pemerintahan Jamal Abdul Nasir pada ketika itu telah digulingkan dan digantikan dengan Anwar Sadat. Dan pada pemerintahan Anwar Sadat ini, Syekh Mustafa Masyhur telah dibebaskan. Dan tak lama selepas itu, Anwar Sadat ini telah memerintahkan untuk menjarakan Syekh Mustafa Masyhur bersama Ikhwanul Muslimin yang lain. Dan beliau telah menyelamatkan diri dengan berhijrah ke Kuwait dan menetap di sana. Tak lama selepas itu beliau telah merantau ke negara-negara lain seperti Jerman untuk melebarkan lagi perjuangan dakwah Islam beliau. Syekh Mustafa Masyhur akhirnya pulang ke Mesir setelah pemimpin Ikhwanul Muslimin pada ketika itu, iaitu Syekh Umar Timsilani meninggal dunia. Jawatan pemimpin Ikhwanul Muslimin pada ketika itu telah disandang oleh Syekh Hamid Abu Nas. Manakala Syekh Mustafa Masyhur ni telah dilantik sebagai timbalannya pada tahun 1986. Setelah Syekh Hamid meninggal dunia pada tahun 1996, Syekh Mustafa Masyhur pula telah dilantik setelah ahli-ahli Ikhwanul Muslimin mempercayai beliau untuk menyandang jawatan sebagai pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin.
pelantikan ini dibuat berdasarkan penglibatan beliau dan tempoh penglibatan beliau di dalam gerakan tersebut. Setelah diperhati dan dikaji, beliaulah calon yang paling layak untuk jawatan tersebut. Syekh Mustafa ni juga pernah dijemput untuk menyampaikan dakwah ke seluruh dunia. Beliau telah dijemput untuk menyelesaikan pelbagai krisis seperti iaitu salah satunya di Afghanistan pada ketika itu, iaitu krisis yang berlaku setelah kemenangan Mujahidin di Afghanistan. Beliau sendiri telah mengetuai delegasi pemimpin-pemimpin gerakan Islam untuk ke Kabul bagi mendamaikan Mujahidin dan menyelesaikan krisis tersebut. Antara tokoh lain yang turut menyertai beliau pada ketika itu iaitu almarhum Ustaz Fadil Nur dan juga Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sekian sahaja daripada saya. Okey, sekarang kita tengok pula metod dakwah yang digunakan oleh Dr. Burhanuddin. Okey, antara metod yang digunakan oleh beliau adalah melalui politik. Okey, seperti mana yang kalau kita tahu, sepanjang perjuangan beliau di dalam bidang politik, beliau telah memasukkan unsur-unsur Islam di dalam pemikiran politiknya. Okey, seperti contoh kalau kita lihat dalam sepanjang perjuangan kemerdekaan tanah air, beliau ni tidak terpengaruh dengan isme-isme yang dibawa oleh negara barat yang masuk dalam tanah air kita. Bahkan beliau cuba untuk memasukkan pemikiran Islam ataupun unsur-unsur Islam di dalam pemikiran politik yang ada dekat Malaysia waktu zaman dahulu. Apa yang dikatakan tentang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini? Baiklah, saya akan terangkan mengenai perjuangan beliau di dalam Malaysia. Beliau merupakan pendakwah dan juga ahli tasawuf yang terkemuka, yang terkenal di tanah Melayu. Beliau juga menyeru kepada masyarakat kita untuk sentiasa mengaplikasikan ilmu tasawuf ini di dalam kehidupan kita. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi juga menolak segala sekularisme yang berlaku di tanah Melayu. Dan beliau juga menyeru kepada pemimpin dan masyarakat khususnya untuk sentiasa berpegang teguh kepada perkara yang perlu kita kagumi dengan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini. Beliau sangatlah lantang dalam menentang penjajahan kerajaan British pada ketika itu, dan juga beliau sempat juga menulis beberapa penulisan yang menyentuh tentang isu kebangsaan, yang mana isu itu perlulah ada di dalam setiap diri masyarakat di tanah Melayu. Antara penulisan beliau adalah seperti perjuangan kita, agama dan politik, falsafah kebangsaan Melayu, dan juga ideologi politik Islam. Burhanuddin Al-Hilmi juga dilantik menjadi pemimpin Parti Islam Se-Malaysia iaitu PAS, dan pada ketika itu beliau membawa kemenangan yang sangat gemilang dalam Parti Islam. Pada 28 Januari 1965, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan juga beberapa pemimpin yang lain ditahan polis dan dimasukkan ke polis tahanan ISA atas kesalahan utamanya iaitu golongan intimidation dan juga cubaan untuk menyembuhkan sebuah kerajaan buangan. Segala keluhan dan juga pengalaman Dr. Burhanuddin sepanjang tempoh pertahanan beliau telah pun beliau tuliskan di dalam sebuah buku peribadi beliau yang bertajuk Hal Tahanan. Pada akhir hayat Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, beliau berada di dalam tahanan ISA sehingga beliau jatuh sakit, dan tempoh sepanjang di dalam tahanan beliau banyak menghabiskan masa dengan belajar ilmu tasawuf dan menyebarkan tentang kepentingan ilmu tasawuf itu kepada. Akhirnya beliau dikeluarkan daripada tahanan dan dimasukkan ke hospital akibat sesak nafas dan juga mengalami batu karang yang teruk. Dan lantaran daripada kesakitan beliau itu, beliau mengambil langkah untuk berhenti daripada perjuangan politik.